Untuk paparan berita dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan, kita bersama-sama Haji Jack di Labuan. Silakan Haji. Terima kasih. Perbadanan Labuan komited melestarikan kehidupan hijau di persekitaran Pulau Labuan ini. Ia termasuk melakukan kerja-kerja penebangan pokok bagi mengurangkan risiko kejadian pokok tumbang. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail berkata, sebanyak 192 kejadian pokok tumbang dan dahan patah telah berlaku sejak Julai lalu. Susulan itu pihaknya telah mula melakukan kerja-kerja penebangan pokok yang bermula sejak Februari. Supaya kita tidak melihat kita melihat keindahan, dalam masa yang sama kita mengabaikan keselamatan dan juga risiko yang akan dihadapi oleh warga Labuan. Itu tidak sejahtera namanya. Kalau sejahtera ini kita perlu menyeimbangkan antara satu dan yang lain. Itu antara keindahan, keselesaan dan juga keselamatan dan risiko-risiko kemalangan itu sendiri. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media khas di Labuan. Sebanyak 700 pokok pelbagai spesies akan ditanam di kawasan-kawasan yang terlibat bagi penggantian pokok yang ditebang. Jabatan Perikanan Labuan terus komited menguatkuasakan berkaitan isu pelesenan bot dan kapal serta penggunaan alat menangkap ikan termasuk penggunaan bubu. Ini kerana ia termaktub di bawah Akta Perikanan 1985. Pengarahnya Faizal Ibrahim Sohaili berkata pihaknya mempunyai kuasa untuk merampas dan mengambil tindakan mana-mana nelayan yang tidak mematuhi akta tersebut. Jadi bubu tu salah satu peralatan selain daripada pukat hanyut, pukat tenggelam, pukat tunda, pukat jerut. Jadi bubu salah satu. Jadi perlu ada kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Ketika ini pihak jabatan tidak menghadkan jumlah bubu yang dihasilkan, namun perlu dimaklumkan jumlahnya yang diletakkan di perairan laut. Ia bagi memudahkan pihak jabatan untuk melakukan pemantauan dan penguatkuasaan. Developing Young Leaders itu hasrat Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO Junior Chamber International JCI Labuan untuk memastikan penglibatan golongan belia dalam sebarang aktiviti kemasyarakatan. Menerusinya juga dapat melahirkan generasi belia yang mempunyai ciri kepimpinan hala tuju negara pada masa akan datang. Perkara itu dinyatakan Presiden JCI Labuan Muhammad Izzi Syahiran yang juga merupakan Presiden termuda di Malaysia yang dilantik untuk memimpin pertubuhan itu. Menolong golongan belia menjadi lebih proaktif dan lebih ambitious lah, ataupun ada mempunyai passion dari segi diorang punya ambition tu tinggi, cita-cita tinggi. Lebih lagi yang belia untuk mempunyai suatu hala tuju yang bukan sahaja untuk komuniti ke, bukan sahaja untuk diri mereka sendiri juga, tapi untuk kebaikan semua orang. Terdahulu pertubuhan itu telah dinobatkan sebagai johan pada anugerah belia perdana kategori pertubuhan pada Majlis Sambutan Hari Belia Negara peringkat Labuan 2023 yang berlangsung di Ujana Kewangan Labuan. Pertubuhan itu sekaligus menerima hadiah wang tunai RM10,000, sijil dan trofi yang disampaikan Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukar Negara Muhammad Azhari Muhammad. Persatuan Pantaran Biskita Labuan aktif mengadakan program kemasyarakatan, antaranya program agihan bubur banging sempena sambutan bulan Muharram 1445 Hijrah baru-baru ini. Bertempat di Tanjung Aru Nelayan, sebanyak 25 kg beras dimasak dan hasilnya 600 bungkusan bubur banging diagihkan di 4 buah masjid sekitar. Menurut pengurusi Persatuan Pantaran Biskita Labuan, Amit Hamdani, melalui program itu masakan bubur banging diangkat dan diketengah kerana ia merupakan makanan tradisi di pulau ini. Bubur banging merupakan campuran 5 jenis beras yang dimasak bersama santan, garam dan gula selama hampir 2 jam. Bubur banging enak dimakan kerana rasanya yang berlemak dan manis. Program macam ni kami akan teruskan dan siapa-siapa yang ingin turut serta kami alu-alukan disebabkan inilah masakan tradisi warisan kita supaya kita tidak lupa dengan warisan apa sebenarnya makanan yang terdahulu. Generasi akan datang, diorang lebih tahu dan boleh mengenali apa sebenarnya bubur banging. Sementara itu, bagi Ketua Imam Masjid Sirajul Islam Kampung Tanjung Aru, Ustaz Haji Zainal Abdul Wahab berkata, program agihan bubur banging perlu diteruskan. Satu program yang bagus untuk diteruskan dan juga dipromosikan kepada seluruh Labuan, sebab kebanyakan penduduk di Labuan bercampur
Ada yang daripada Semenanjung, ada yang daripada asal sini, ada yang daripada Sabah dan juga Sarawak. Mudah-mudahan program ini dapat mengeratkan silaturahim di kalangan semua penduduk yang ada di Labuan. Keunikannya bagi saya lah, rasanya lah berbeza dengan bubur lambuk di tempat lain lah. Sedap. Dengan itu sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media, silakan. Terima kasih Haji.